Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera hadirin yang dihormati sekalian. Saudara Presiden dan pimpinan parti, pimpinan parti rakan, saudara saya, Saudara Abidin, sekarang menjadi ahli istimewa Parti Keadilan Rakyat. Dan saudara perempuan, saudara yang muliakan. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang saya sampai pagi tadi dari Brisbane, Australia. Esok malam akan berlepas ke Oxford. Bila nak lama sini, jawabnya saya sementara nak kena cari makan. Nak duduk di Malaysia nanti kita tak boleh. Lepas stop semua. Ini kerana demokrasi di Malaysia ni, yang ada hak kecil, hak besar, dia berkedah kat depan seorang saja. Kita nak cari makan yang halal pun tak boleh. Jadi bagi sabar, tak apa. Sementara ni tuan-tuan perempuan kerja betul-betul, insya-Allah. Kita perkemas jentera kita. Saya pun buat persiapan di luar sana. Saya kata saya akan bentang seminar di University Oxford. Kemudian minggu depan saya akan mula menjadi visiting fellow di Johns Hopkins University dan lepas itu profesor di Georgetown University. Malam saya bicara di persidangan hakim-hakim dan peguam-peguam kanan seluruh Asia. Yang disebut persidangan Law Asia Conference. Ketua Hakim Negara hadir. Tapi tak dengar saya. Dia masuk persidangan, dia nampak saya, dia kelewat boleh. Tapi Ketua Hakim Australia, Ketua Hakim Indonesia, Ketua Hakim India, Ketua Hakim banyak negara lain dengar. Yang saya heran, yang takut nak dengar sebab apa? Ada dibuat silap kira tu. Ini sebabnya, dan dalam ucapan itu saya sebut, saya bukan nak kata nak marah apa, dan sudah lah. Bukan nama saya cerita. Kita ini merdeka, kita kena jaga dan hormat dan bagi hak kepada rakyat. Kita janji, dia merdeka ni kita janji. Janji, bukan tak janji, sumpah. Ini sebutnya kita merdeka. Apa bezanya kalau kita tidak ada kebebasan? Biar orang Inggeris jaga, siapa juga. Biar orang asing jaga, tak ada masalah. Tapi kita merdeka, ibu bapa kita dulu berjuang kerana janji. Di Indonesia, Soekarno kata, kita mau bangunkan negara bebas dan bangunkan jembatan emas untuk rakyat. Kata dia, maknanya daripada keadaan terjajah oleh Inggris, jadi merdeka. Sun Yat-sen, pejuang nasionalis Cina, juga berikan 3 garis pokok perjuangan yang mempertahankan prinsip kebebasan dan maruah rakyat. Baiklah kita di Malaysia, sama ada parti, pelbagai parti yang berjuang dulu. Walaupun dalam buku-buku sejarah kita hanya kenal dengan UMNO, MCA, MIC, tapi kita tahu bahawa dalam sejarah sebenarnya berjuang lebih daripada itu. Tetapi semuanya menjanjikan, seperti mana Burhanuddin Al-Hilmi menjanjikan dalam pantun terkenal mengenai robohan kota Melaka. Dari robohan kota Melaka, kita bina jiwa merdeka. Kita bina jiwa merdeka.
Pandai kan, semua makan bisa lah. Alamak. Api ni yang bagusnya, betul? Bagus, orang kita maknanya dia faham. Ya, yang tak faham dia dalam 16 sana tu. Bagi dia serang macam mana pun lah, dia macam benar hati. Dia kelabu. Jadi lah yang musuh apa, saya macam tu tergana juga. Saya cakap benda, saya kata, kita bukan musuh. Kita tak musuh lah. Kita tak musuh. Sebab tu kalau bila pegawai polis dia datang, saya bagi tahu, kita sabar. Dia terang, kita terang balik. Dia cakap, kita cakap balik. Tak elok lah. Dia pun jalankan tugas dia. Bukan, jadi kita dengan tak musuh ni. Sebab saya dengan polis dan pegawai penjara tu, saya banyak kali cerita dengan kawan. Yang jahat ada. Kadang-kadang amboi. Besar-besar dia act macam AP. Ada. Tapi itu sedikit. Yang ramai yang saya tengok baik. Ini saya sebut macam tu. Saya nak saudara faham. Sebab apa baik? Sebab dia keluarga kita. Sebab dia bersama kita. Saya ingat bila saya kena pukul tengah mampus dalam penjara, dalam lokap polis tu. Di siapa Cik Anu tu pukul tu. Saya sebut nama. Saya tengok pegawai polis, sarjan, korporal, polis biasa yang dah nak bersara dengan yang muda. Cara dia tengok saya lepas saya bangun daripada pengsan tu, dia pegang kaki saya tu. Dengan rasa kesal dan kasih. Ada yang menangis. Masa tu bila saya dah kena pukul, teruk dengan polis. Saya nak sayang susah. Betul yang bahan teriak apa. Aku dah lebam dengan mampunya nak teriak. Tapi saya pun apa? Pengsan pula. Dengan mak besar kan lah. Dia kena berdebu sekali, 3 kali pengsan. Saya 2 kali dah. Saya lebih macam jadi dalam macam baca-bacaan lah. Hak belah sana tu macam peran. Terus. Peran. Naik, kami naik. Kemudian, bila saya jaga pula, saya tengok cara dia pesan, dia kata kat saya, ini yang mengesankan kepada saya. Ini saya nak sebut. Kadang-kadang saya tengok kawan marah-marah saya. Dia kata kat saya, dia kata sekali. Dia menangis. Dia kata saya tak upaya buat apa-apa. Memang saya pegawai, saya tak buat apa-apa. Tapi saya tak sentuh pun. Saya tak pukul Datuk. Saya semalam, saya bangun pukul 2 pagi, saya dengan isteri saya solat hajat. Dan itu supaya itu sihat dan berhasil dan berjaya dalam perjuangan. Ini kata pegawai polis kepada saya. Jadi sebab itu kita mesti faham dalam perjuangan kita. Masa saya, bukan seorang ramai. Ada nak kompetisi kita. Bila saya pergi ke penjara, lokap penjara, saya di penjara. Tugas penjara baik. Jaga saya. Bila kadang-kadang pagi-pagi saya nyanyi lagu, sini kata tak kenal dia tu. Sini kata lagu ni, dia suruh tulis lagi. Saya tak hafal semua lagu, tahu lah kadang-kadang macam lagu Azizah kan hafal. Semua kerja banyak kali. Kerja dia nak kerja menyanyi. Ya kerja kita banyak. Nak hafal Quran lagi, nak mengaji lagi, nak baca ekonomi lah, politik lah, semua nak baca. Jadi lagi pun kerja menyanyi pun lama tak dapat lah. Macam mula-mula mengerak, mula-mula ada. Macam mengerak, mula-mula kahwin lah. Nyanyi lah maklum lah masa tu kadang-kadang. Tapi lupa dia kata. Dia tulis, dia kata ada bagi. Yang bagusnya. Kemudian, bila nampak pegawai-pegawai penjara yang baik dengan saya, di atas yang apa nama? Apa nama tu? Dia suruh pasang kamera depan bilik lokap saya. Saya ingat jaga saya bukan. Bukan dia tak percaya kat saya, kalau dia tak percaya dah. Dia tak percaya kat pegawai penjara. Dia kata baik dengan Anwar Ibrahim. Itu dia. Jadi sebab tu saya baik sama kelar yang ramai daripada pegawai penjara. Jadi pegawai penjara kajang jangan lupa. Ni Anwar Ibrahim kata malam ni lain kali yang berpangkah dengan silap. Sebab saya terang yang sebenarnya. Ya dalam ramai-ramai itu adalah 1, 2.
Ada. Ada satu dua orang ambil X, lebih ada juga, kan? Jadi kita faham sama. Tapi yang saya nak tu supaya jangan kita salah faham tentang itu. Ya. Supaya kita masing-masing dapat menjalankan menyentuhkan tugas yang baik. Saya sebut perkara ini kerana pengalaman ini penting dalam hidup kita. Kalau kita nak marah terus, hati kita pun sakit, jiwa pun derita. Sebab itu saya kata, yang sudah-sudah kita nak bangun negara kita, kita nak tengok dan tetapkan agenda perjuangan masa depan. Dia Mak Petong tanya, saya balik ke Australia ke, dari Australia sebelum itu di Hong Kong. Di Hong Kong, ya, saya tengok ramai lah, dibuat di hotel ke 650 katanya yang daftar masuk. Dia kena bayar. Jadi saya pun tanya penganjur, berapa yang cash? Dia kata, satu orang kena bayar 2,500 Hong Kong. Nak dengar ceramah saya. Jadi tuan-tuan bayar berapa ni? Bukan dia kata tuan tak bayar, saya kena bayar minyak mai kita ni. Tak apa. Sebab apa? Ini dia katakan perjuangan. Ya. Sama-sama. Ada ketika kita bekerja cari nafkah. Ada ketika kita manfaatkan rezeki yang halal itu untuk membangunkan bangsa dan umat. Sebab saya katakan, parti keadilan rakyat ini pasti dia menetapkan agenda masyarakat. Dia agak lain sedikit. Dia menetapkan supaya Malaysia dibangun semula berdasarkan beberapa prinsip utama. Bukan mengedepikan perjuangan yang lalu, sebab itu saya kata ada kesinambungan daripada dulu sampai sekarang dan insya-Allah masa depan. Tetapi corak perjuangan kita ini patut kita mantapkan. Kita ada seperti mana Dr. Zainal Abidin tadi, di Universiti Melaya dulu kita memang bantah kerana kita tengok dasar kerajaan keterlaluan dalam bahasa Inggeris. Saudara tahu, kadang-kadang kalau ada kawan-kawan dari Universiti Kebangsaan atau anak-anak mahasiswa dan profesor, semasa guru-guru Melayu, mahasiswa menuntut di tubuh Universiti Kebangsaan, UMNO dia tak suara. Dia tak suara, dia tak pun buat apa-apa. Dia ikut je. Masa itu Menteri Pelajaran saya Johari. Dia tak mau pun. Sebab dia ingat aliran Inggeris semua dah betul. Tapi kita terus. Dan maknanya, kita juga percaya bahawa perubahan ini tidak semuanya mesti datang melalui saluran parti kerajaan. Saya, seperti mana sebut Dr. Zainal Abidin, Datuk Dr. Zainal Abidin, tapi panggil dia Dr. Zainal je lah. Panggil lah Zainal, macam orang panggil saya Anwar, saya tak panggil Anwar lah. Kalau pergi saya, how do we address you, sir? Dia kata, Mr. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya panggil Anwar Ibrahim juga lah. Datuk Seri apa panjang, rambut panjang juga. Yang dia kalau tak panggil tak huis juga kan? Ya, orang Kedah kata dia tak huis, dia tak kuat. Sebab itu dalam Quran disebut inna akramakum indallahi atqakum. Yang penting itu ketakwaan kepada Allah Taala. Perangai bergelok dengan pangkat tinggi, nama baik tapi perangai bodoh. Ada pangkat sikit dicuri harta orang. Ada jadi jawatan besar sikit habis tanah orang dia sabu. Ada sikit peluang bagi kontrak anak beranak dia saja. Nama elok, perangai bodoh. Ini nak bawa nama orang ni. Kita pegang amanah ini untuk bela nasib rakyat. Saudara Zainal tahu, saya jadi Menteri Kewangan pun lama, semalam dalam Menteri pun lama. Tanah kerajaan pasal-pasal saya tak ambil. Kerana haram kalau pemimpin curi harta rakyat.
Ini yang ramai-ramai ni. Orang tak mahu rumah ke? Yang pekerja-pekerja buruh. Orang kerja pegawai rendah kerajaan. Polis biasa. Pegawai penjara. Guru. Pekerja-pekerja kilang. Orang ini tak ada hak kepada kita. Nak dapat tanah untuk pembangunan rumah kos rendah. Saya nak bagi tahu di masa itu Menteri Besar dia Tan Sri Mat Taib. Saya kena telefon Naik Mat, bagi tanah. Tak mana? Aku kata tanah golf boleh cari, tanah bangunan besar-besar boleh cari, takkan tanah rumah kos rendah tak ada. Saya cakap betul-betul. Sebab tu kadang-kadang bila kawan-kawan, bila polis kata-kata saya kecil hati juga. Aku jadi orang besar sebab fikir tak apa. Sungguh. Saya masa jadi Menteri Kewangan, rumah-rumah pembangunan rumah perumahan polis. Masa saya jadi Menteri Kewangan. Bukan ada permintaan tak. Kebetulan saya jadi Menteri Kewangan. Timbalan Perdana Menteri ini memang dia punya laskar pengawas tu ramai lah. Ramai saya datang mana duduk mana. Ya, siapa duduk ni? Situ duduk. Mana? Ada alamat. Dah duduk mana dia kata segan nak beritahu tu siapa? Duduk tinggal tu. Tapi tak ada polis duduk tinggal tu siapa? Dia dah rumah dia tak ada. Mana bila rumah sana rambut kerajaan hari-hari umum Menteri Perumahan kata pembangunan rumah beratus-ratus ribu. Inilah negara model di dunia. Negara Islam terbaik seantero dunia. Kalau otak lah. Tanya polis pengawal saya, tanya kalau yang ada dengar, yang ada sana. Tak ada. Macam mana ada rumah? Dia kata, tinggal. Kenapa tak jual tu balik? Mai. Kenapa tak beli lagi? Tak ada. Kena cium panjang rumah kau guna. Tak ada. Baru saya panggil ketua setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Nak panggil menteri dia tak boleh. Menteri dia tak mahu habis. Tak boleh mampu. Dia panggil ke SU, saya kata ni macam mana? Dia tak bawa ni masalah perumahan polis ni, tak mana tak elok. Kita masak macam mana polis duduk tinggal dengan orang ramai. Dia kata, ya kalau Datuk kata betul. Kadang-kadang pegawai tinggi pun kadang saya tengok kadang dah lebih. Betul. Dia dapat macam tadi yang disebut tadi. Bila sudah sik, Imam Matin sebut itu. Bila pegawai tinggi, ketua polis negeri, pegawai kewangan negeri, setiausaha kerajaan negeri, dia dapat tanah, dia nak cakap dengan orang lain tak? Dia boleh berani kritik tak? Tak. Sebab tu saya tak mahu ambil. Saya nak bagi tahu tiap menteri besar daripada Datuk Ahmad Razali lagi. Bila memang bagi tolong tanya saya, ambillah ni tanah kerajaan ni ada, cukup buat rumah. Sak tanah ni. Saya kata isi. Ringin juga. Pasal apa? Nampak kan Nona Fuaizah ni rumah tak ada kan? Sering ni semua. Saya tak nak bohong. Nak sering semua. Tanah elok. Tanah elok. Murah pula tu. Menteri beli dia tak mahal. Tapi saya kata, macam mana aku nak jawab? Duduk sebagai wakil rakyat. Duduk sebagai menteri. Fikir pasal dia. Ambil tanah rakyat. Rakyat tak ada tanah. Jadi saya sampai sudah. Tiap menteri besar saya nak bagi tahu. Sampai sudah tak ambil tanah kerajaan. Itu yang saya dengar. Dia kata rasuah. Dia tak apalah tak ambil. Dia ada duit simpan beli-beliun. Ingat muka macam hampa. Ya. Saya tahu. Dia pejabat Perdana Menteri hari ini pada orang nak cakap tu. Dia tunggu masa. Tunggu masa tahun depan. Tak bulan ini. Bulan depan. Tak tahun ini. Tahun depan. Dia nak tipu kita. Tapi kita ada kecoh. Dia kata kita nak bongkar. Anu ada simpan. 1 bilion. Dulu 3. Turun 1 lah. 1 bilion ringgit di luar negeri. Ini apa dia? Kalau ada bongkar lah ni. Saya kata kalau ada saya tak cakap Kalau rasuah kita ambil hak rakyat tak berani saya berlawan macam ni. Tapi jangan saudara. Ada sekarang ni kursus khas yang dibuat untuk anak-anak muda Melayu. Jadi bangkitkan perkara ni. Yang saya nak biar kawan-kawan orang Cina tu orang tu. Terutama orang Cina yang takut sokong sangat mereka ni. Kita ni orang Melayu, saya orang Melayu. Saya tak setuju. Kalau ada orang Melayu yang bercakap, timbulkan kebencian kepada orang Cina. Dan nak tutup rasuah dia, nak kata salah orang Cina.
Ini yang berlaku. Dalam ceramah-ceramah politik UMNO sekarang ini, dia panggil anak-anak Melayu dan dia kata, orang Melayu mesti bersatu. Jangan ikut yang Ibrahim dan kuju-kuju mereka dan PAS ni memecah belahkan orang Melayu. Dan orang Cina dah tawan semua dah. Orang Cina ni akan gunakan kekayaan mereka untuk jahanamkan orang Melayu. Orang Melayu kena bersatu dalam UMNO. Orang Melayu dah satu dalam UMNO dah 50 tahun dah. Betul. Tapi kita dah latih pemimpin-pemimpin Melayu semua cari, cuba bagi tahu kat saya mana ada pemimpin UMNO yang hidupnya sederhana. Mana ada pemimpin UMNO yang tak ambil tanah kerajaan, tanah rakyat, harta rakyat, syarikat rakyat, saham rakyat. Kalau ada 3-4 pemimpin atasan yang baik macam ni, sokong UMNO. Kalau tak ada, tinggalkan UMNO. Tapi kalau kita cakap, ini Melayu zona UMNO saja harapan kita, jangan tak ada lain lah. Dia cakap kat orang Melayu, dia malah kat orang Cina. Saya nak bagi tahu bukan masalah orang Cina. Orang nak Cina meniaga, biar dia meniaga. Dia kaya, kita kutip sukai. Ya, orang Melayu nak meniaga, bagi dia meniaga. Dia kaya, kita kutip sukai. Ini baru dia katakan pembarasaan, baru adil. Al-adil. Adil. Al-adil. Al-ijtimaiyah. Dan ada social justice. Cakap ini sekilangan adalah Arab. Dr. Syafi'i, ini Dr. Syafi'i, dia kata dia seorang, dia cakap Arab. Jadi, sudah-sudah yang manusia. Ini penting kita faham. Kalau tidak, saya katakan tadi, macam ini juga perumahan polis macam ni. Jadi sekarang ni Alhamdulillah, kita tengok, masa itu saya luluskan 600 juta tahun, 600 juta ringgit dalam masa itu juga. Saya kata bangunkan semua sebaik mungkin dan segera mungkin perumahan polis ini di seluruh negara. Saya tak mahu tengok polis ini ada tinggal. Kemudian kita buat rumah perumahan sentral. Itulah kemudian cerita saya pasal masalah saya pergi ke Kerici. Yang ada saya ambil anak angkat yang pekak dan bisu tu kan. Pasal di kampung daripada kampung Kerici. Ada dengar? Cakap dalam berapa kali tak dengar. Ada, saya pergi kampung Kerici. Ada orang kampung asal daripada Corong Toku ni. Dia kata saudara saya, siapa daripada Corong Toku ni semua dia kata saudara saya. Saya masuk menteri, kalau kata tak mengaku, dia tahu mentang-mentang jadi menteri, saudara pun tak kenal lah. Tapi bila saya kata ya, saya tak kenal dah benar. Tapi tak boleh kata tak kenal. Saya kata, tak apa, hantar saya dengan asisten lah. Dr. Walilah. Minta payung buah hati jantung kalbu. Hantar dia pergi. Tak kira kan orang wanita itu tinggal. Ada anak dia. Pekak dan bisu ada rumah saya lain. Kita ambil sebagai anak angkat. Karena supaya dia duduk dalam penjara pula baca hadis. Siapa yang jaga orang yang cacat dan ambil dia sebagai keluarga sendiri dan layan dengan baik, orang itu baik. Ini cerita dari hadis ni, amin. Baik. Saudara-saudara yang bersekalian, lepas itu baru saya, bila saya pergi tengok di kampung Kerinci itu, baru saya tergerak di isu macam mana. Kampung Kerinci itu 10 minit daripada pejabat Menteri Keuangan. Jadi kita di Malaysia ni, depan ni tempat elok ni. 10 minit belakangnya tinggal. Depan dah kemuncak bangunan tertinggi di dunia. Ataupun macam kawasan Putrajaya, bagus sekali di dunia. Semua di dunia, tak ada korang di dunia. Sebab tu saya lah ni, duduk keliling dunia. Nah, ini yang saya sebut. Agenda kita bila kita sebut pembangunan masalah raya. Kita beza. Kalau tidak, kita tak faham masalah ini orang guna ni. Saya cukup bimbang dalam perkara ini kalau orang tak ikuti. Kerana bila tengok keadilan daripada Magad tersebut, kerajaan rasuah, pemimpin-pemimpin kaut kekayaan lebih-lebih, berbilion, ratus juta. Saya sebut terbuka.
Saya sebut di Malaysia, di Hong Kong, di Australia, di Amerika, di Eropah, di Perancis. Mana-mana saya sebut. Dan saya akan terus sebut. I will fight. I will never surrender. Orang ni budak-budak tak kerja pun. Siswa dah menganggur 80,000 orang. Anak-anak kita tak kerja. Anak-anak mereka pakai Maserati. Mercedes Sport. Nak sebut susah Mesti tak duit lah. Orang menegak kereta orang Jasmine dia tahu lah. Dia tak tahu. Yang kita saya makan kerja. Lepas kita bising kata barulah seram baru nak tubuh sedang kuasa. 80,000 siswa dah menganggur. Baru nak tubuh datang puasa nak kaji. Sebab apa? Sebab masing-masing sibuk. Duk kira nak acuk, berebut, bergaduh sama sendiri, duk berebut. Jangan kata pemimpin tak bergaduh sama sendiri. Saya tengok nak bergaduh lah ni. Duk berebut. Siapa ada ni? Saya tak kira orang bergaduh ni lah. Memang kerja ada bergaduh. Tapi jangan buat naya orang. Kita tengok pengangguran ini jadi masalah. Tetapi pemimpin caut kekayaan. Apa yang berlaku kita Menteri Besar Selangor sekarang ini bagi saya, ini satu kisah. Saya nak beritahu sesuatu. Satu kisah yang dibongkar sebab bobroknya sistem sekarang ini. Apa bobrok? Tak tahu tak tanya kali buka kamus. Maknanya buruknya. Siapa kata baru? Saya sejak dari Menteri Kewangan, saya tengok Menteri Besar Selangor gitu. Tanah habis. Tiap ketua bahagian, setiap wakil rakyat semua dapat dia bagi habuan. Rakyat tak dapat. Ini yang kita bantah sebab itu. Bukan kita sakit hati kerana orang senang dan berniaga. Kita tak setuju bila kuasa itu disalahgunakan. Rasuah itu menjadi barah. Sebab itu dalam indeks rasuah itu kita menjunam tu. Tapi Perdana Menteri dia kempen rasuah lagi derah dia akan kempen rasuah lagi derah orang sapu. Sebab apa? Orang tahu dia tak sungguh-sungguh. Kalau orang tahu dia sungguh-sungguh tak berani. Ni kalau cakap ya kita tak boleh. Islam hari ni tak boleh rasuah. Orang jadi pun rasuah. Tetapi kita tengok ada beranak. Kita tengok kawan-kawan, kita tengok kroni. Dan ketidakadilan itu keterlaluan. Jadi ini satu bab. Keduanya saya nak sebut tentang masalah yang kita bangkitkan tadi, iaitu soal perkauman yang dibangkitkan. Agenda Parti Keadilan Rakyat ini agenda masa depan. Kita kena faham, kita orang Melayu mau bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Dan tidak boleh kita tolak ansur. Dan saya nak ulang, tegaskan. Kerana kadang-kadang orang keliru. Dia kata Parti Keadilan Rakyat ni cakap pasal bahasa Cina boleh, sekolah Cina boleh. Saya nak sebut pertamanya, perlembagaan kita, dasar pendidikan kita, jelas soal bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Dalam sistem pendidikan kebangsaan, kita pertahankan kedudukan bahasa Melayu. Jadi kita tidak tolak ansur. Nak tahu apa lah. Itu you tuang lah. Itu bahasa. Tetapi dan sebab itu kita tidak setuju bila bahasa Inggeris dan digunakan untuk mengajar sains dan matematik. Bahasa Inggeris sebagai bahasa utama, bahasa kedua, kita setuju. Kalau tidak, macam mana saya nak cakap Hello Asia? Tak ada tuan-tuan dan perempuan. Tak boleh. Jadi ada kebaikannya. Seperti dengan kita belajar bahasa Arab untuk menguasai Al-Quran, hadis dan pengajian Islam, terutama kisah-kisah klasik yang lama. Bukan maknanya kita tidak setuju. Tetapi dasar pendidikan ini tidak melarang. Nah, ini sebabnya bila orang tanya saya macam mana ni. Oh, kita Parti Keadilan terpaksa menjelaskan kepada orang-orang bukan Melayu. Dan pada malam ini saya tengok ramai orang Melayu, ramai juga orang Cina. Dan saya nak sebut di sini, ini dasar parti.
Ini masa depan kita supaya jelas. Maknanya, kita tak pernah bantah orang Cina nak belajar bahasa Cina. Di sekolah Cina, asalkan dia ajar bahasa Melayu dengan baik, macam Cina YB Sing ni cakap Melayu baik. Baik pada beberapa orang lebar sana. Jadi kita nak marah apa? Bila dia bercakap bahasa Melayu dengan baik, dia kata dia mau sekolah aliran Cina yang mengajar bahasa Melayu dengan baik, mengajar sistem aliran Cina di sekolah Cina. Saya tak bantah. Tak ada masalah bagi saya. Yang kita kata masalah kalau bahasa Melayu itu tidak dikuasai dengan baik. Bahasa Melayu dikuasai dengan baik, masuk sistem aliran Cina itu bukan jadi masalah. Tetapi ini dibangkitkan sebagai satu masalah. Dan baru-baru ini dibangkitkan kalau itu macam mana sekolah Cina. Kerajaan tidak benarkan pembangunan sekolah Cina baru. Saya jawab, dari segi dasar, kita harus bagi keutamaan kepada sistem pelajaran kebangsaan. Kalau baik, ada pelajar Cina masuk sekolah kebangsaan, baik. Tetapi hak mereka telah terjamin untuk belajar dalam bahasa Cina, sekolah Tamil, itu daripada belum merdeka sampai sekarang kita pertahankan. Sekolah baru, sekolah Cina memang tak dibenarkan. Tetapi kalau sekolah Cina itu di kawasan baru, ke dalam Putrajaya. Putrajaya ada 20,000 penduduk Cina. Dia buat sekolah Cina. Apa kita mesti larang? Seperti mana ada 20,000 orang Buddhis. Dia nak buat sokong Budi, sokong Buddha. Kita nak larang. Ataupun ada 20,000 orang Kristian. Dia dah buat gereja Kristian. Dalam agama Islam kita tak larang. Jadi hak orang dalam bukan Islam atau bukan Melayu, dalam pengajaran bahasa mereka, pendidikan mereka dan agama mereka tidak dilarang. Cuma prinsip hidup kita. Kita juga tidak mahu mereka larang. Untuk kita jalankan hidup kita, pelajaran kita, sistem kita dengan baik. Yang perlunya ialah tolak ansur di antara kita. Jadi, saya jelaskan agak serius sikit supaya kita faham. Kalau tidak, kita jadi alat. Orang bawah ni selalu jadi alat. Bila kita minta, bila bongkar soal rasuah, minta tunjuk masalah ketidakadilan, dia kata jaga-jaga. Kalau tuan-tuan bangkit masalah ini, kita akan kalah. UMNO akan pecah dan orang Melayu akan hilang kuasa. Yang ini kita dengar selalu. Saya kata jangan bimbang. Kalau ditakdirkan Allah izinkan UMNO kalah, InsyaAllah. Saya percaya dan yakin insyaAllah. Kerana kekayaan itu tidak dipunggah oleh 3-4 orang. Puluh bilion itu boleh diagihkan kepada yang ramai. Lebih ramai yang senang insyaAllah. Kita memang tidak ada kekayaan seperti mana mereka. Tetapi kita ada kesedaran. Dan inilah yang bisa kita pupuk di kalangan kita. Saya sebut awal tadi tentang kesedaran Law Asia. Memang, kalau di sini, sepatah pun tak dilapor. Tapi kalau bila saya berucap di Sydney ke, di Melbourne, satu halaman akhbar lapor. Sudah tahu sebab apa? Betul saya tak memburuk. Seluruh ucapan saya di Sydney, kepada sarjana-sarjana dan beberapa jemputan di Melbourne, itu seluruhnya dilaporkan. Sebab apa? Sebab dia tahu saya cuba bawa pandangan yang mewakili hasrat dan perasaan rakyat Malaysia. Dia tidak mahu umpamanya menafikan hak saya untuk mengungkap. Dan apa yang saya sebutkan? Saya sebutkan pertama, bahawa hidup ini, termasuk di kalangan umat Islam, adalah berarti kalau kita jaga kepentingan dan hak rakyat. Kebebasan mesti ada. Dan kita tolak dasar Amerika di Iraq. Kita tidak setuju dengan penaklukan tentera Amerika di Iraq. Kita tak setuju dengan Syria di Lebanon. Kita tidak setuju dengan Israel di Palestin. Kerana kita tidak setuju dengan kezaliman itu.
Kita menentang dan menunjukkan kebencian kita kepada kezaliman. Bila ada orang Iraq yang dizalimi di penjara Abu Ghraib oleh tentera dan pasukan Amerika, kita juga benci dan menolak kezaliman apabila orang-orang kita dipukul dan dianiayai oleh sistem dalam kerajaan tersebut. Jadi perkara yang sama. Jangan ingat kalau yang Amerika yang kita tentang, hak rasuah kita tutup. Saya nak sebut di sini yang saya marah sikit. Ialah rasuah di Malaysia ini berat. Rasuah di Malaysia ini berat. Bukan saya nak tanam kebencian. Memang betul dalam pilihan raya, contoh boleh dapat RM200, RM500, tak ada masalah. Perwakilan UMNO dalam persidangan, semua orang mengaku dah dapat money politik, ni politik wang, ada dapat RM1,000, ada dapat RM3,000, dapat RM5,000, ada dapat RM7,000 dan sebagainya. Jadi siapa yang bagi duit lebih, dia pangkah. Itu dia sistem politik yang ada pada hari ini. Kita hari ini sudah datang, tambang sendiri. Minum diberikan, tapi bayar sendiri. Ini baru kita kata pengorbanan dalam perjuangan kita. Saya sebab itu, sesuai dengan majlis kelas, kita kena kerja. Kita kena kerja. Dan walaupun saya keluar, saya katakan saya akan keluar pada malam esok, beberapa hari di Oxford University, kemudian terus ke Washington. Setelah seminggu di Washington, saya akan ke New Delhi. Saya ke Delhi, ke India, kerana ada persidangan mengenai dialog peradaban. Dan saya diminta beri ucap utama di sana. Ya. Dan terutama dalam hubungan masyarakat Islam, Hindu dan Barat. Perdana Menteri India Manmohan Singh akan merasmikan, dan selepas 2 hari saya akan ke Qatar atas undangan kerajaan negeri Qatar. Kerajaan negeri Qatar, Amir Qatar minta saya sampaikan ucap utama mengenai hubungan Islam dan Amerika Syarikat, satu persidangan antara bangsa. Saya tengok dalam senarai dijemput, saya bagi ucap utama yang diminta dengar termasuk Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Pendidikan Malaysia. Tapi saya ingat oleh kerana saya bagi ucap utama, dua-dua tak mau pergi. Lepas itu saya akan ke Dubai dan balik ke Oxford dan Amerika Syarikat. Jadi bulan Mei saya akan insya-Allah hadir dalam persidangan semua pengarang-pengarang Asia di Hong Kong. Itu bila saya kata pergi, dia ingat senang daripada Washington dan di Hong Kong tu belanja dia RM50,000 pergi balik. Tapi saya tak bayar. Siapa jemput dia bayar. Saya tak salahkan lah. Jadi di sana saya akan cuba menyampaikan pandangan-pandangan ini kerana masa depan kita ni, terutama orang Islam, memang imej cukup buruk. Kalau dengar Islam tu dia ingat pengganas semua. Saya hari tu nak pergi Amerika Syarikat ni, saya duk fikir patut tukar tak janggut. Sebab dia pun tengok janggut tak saya. Nama ni kalau ada Muhammad ke, bin ke, berat. Orang Islam dia tak ada Muhammad, bin ada. Jadi ini prasangka yang cukup tidak baik. Oleh menyebabkan kita harus teruskan dengan apa yang disebut engagement. Harus ada dialog lebih berhenti. Dan orang Amerika ni pun sepertilah orang Melayu juga. Ada yang baik, ada yang buruk. Orang Melayu baik pun ada, buruk pun ada. Orang Amerika pun macam tu juga lah. Jadi kita cuba dekatkan dan adakan dialog dengan orang yang faham ini supaya dapat membawa perubahan dan kebaikan kepada masyarakat kita. Dan ini insya-Allah kita akan lakukan. Dan bulan Mei saya balik. Dan bila sampai ke Hong Kong, Johor Bahru ni kita guna itu untuk balik mengadakan beberapa pertemuan dengan rakyat. Insya-Allah. Jadi 1 bulan di luar saya balik. Sementara itu saya minta tuan-tuan dan perempuan untuk tingkatkan kesedaran. Buat kerja. Jangan ada orang kata tak boleh. Ada beramai juga ada yang kata kepada saya, susah. Betul, tapi kita ni orang bawah.
orang bawah ni tak upaya nak buat apa. Dan kalau buat macam tu, sampai bila ada bawah? Kalau kita rasa kalah, memang kalah dah. Tetapi saya yakin insya-Allah, kalau ditakdirkan, perubahan itu berlaku, dia berubah. Ingat bila saya jumpa Mandela ni dia kena tahan 26 tahun. Saya dekat 6 saja. 26. Tapi gigih. Dan kezaliman mereka tu tak sama dengan kita. Kita, biarlah ada sikit-sikit gitu boleh lah. Mereka dia kezaliman apartheid di Afrika cukup senang. Dia bunuh. Ada jalan, ada di bandar. Katalah di Cape Town, ada satu bandar, ada jalan. Kalau orang kulit hitam tersesat, masuk jalan tu terus masuk penjara. Kerana jalan tu hanya khas untuk orang kulit putih. Itu bila orang kulit putih, kalau dia zalim sungguh. Macam zaman penjajah bila di Indonesia dulu. Dia kata ada kelab. Kelab ini khas untuk orang Belanda. Yang tidak dibenarkan, ditulislah tu. Tidak dibenarkan. Rakyat Indonesia dan anjing-anjing. Dia satu kategori. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni ada maruah. Kita ada pendirian dalam hidup kita. Sebab itu kita bawa perubahan ini. Dan kita mesti yakin bahawa perubahan itu boleh berlaku. Saya harap benar-benar lah. Kerana saya tengok masalah di negara ni banyak. Seorang memang tak baca lah. Takkan utusan Melayu nak lapor ni. Ya. Cuma kebetulan ada sikit tak kena. Dia target sekali kereta yo keluar lah. Tapi yang lain, hak menteri yang banyak. Hak yang report polis nyata tentang menteri yang rasuah yang ada ni. Pasal tak keluar. Tentang penipuan ratusan juta ni. Pasal tak keluar. Pasal ribu juta perwajar. Pasal tak keluar. Saya dah kena umum sama kereta. Yang kami saya sokong polis. Yang anak pak kereta atau orang dia. Kalau anak dia nak beranak dia. Lalu kunci dia beranak apa? Nah, WKV 2003 WMG 8230. Bosan kereta bagi orang lalu. Kerana misal orang rumah nak salin dia malah tu. Saya tak mahu tanggungjawab. Kata itulah saya sampai nak salin nak kata dan orang lain dia cakap. Tak saya ulang ingat Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena yakin negara saya sebut tadi macam mana keadaannya. Soal periktirafan yang saya sebut atau Azmi sebut, Izam sebut tadi ni, Azizah sebut kita di luar. Bukan saya nak sebut kata kita ni bangga saja. Tapi saya nak cerita, orang kalau diberi kebebasan, dia reti. Dia dia nilai kedudukan kita. Tetapi kita di sini tutup semua. Tak ada. Walaupun Perdana Menteri kata tak apa. Tuan-tuan, saya ni kerja dengan apa? Rakyat kerja dengan saya. Bukan untuk saya. Apa kan tu? Apa kerja dengan saya? Bukan untuk saya. Untuk kerja dengan saya. Bukan untuk saya. Saya apa pernah kita tahu. Tapi betul-betul ya. Macam mana? Tuan-tuan kalau dia kata tak setuju, bagi tahu. Saya dengar. Saya nak dengar. Ada yang tak elok, bagi tahu. Bagi tahu apa pun. Bila mulut dia tak lapor apa pun kan. Yang ada, puji. Ini negeri yang terbaik. Model yang terbaik. Rasuah yang terbaik. Ini yang berlaku. Dasar ekonomi pun begitu juga. Saya ambil pendekatan dasar ekonomi ini kita mesti bangun. Mesti maju, betul. Tapi maju untuk siapa? Maju untuk rakyat terbanyak. Bukan maju untuk beberapa kerat orang. Ekonomi kita harus kita pacu dengan segar. Supaya peningkatan kemajuan itu boleh membawa kebaikan kepada rakyat. Saya tak kata ekonomi kita diburuk macam ekonomi Mali atau ekonomi Bangladesh. Tetapi ekonomi kita memang keadaannya tidak terjamin selagi kita tidak bawa beberapa perubahan. Syarikat-syarikat sekarang, terutama peringkat rendah, peringkat menengah, sama ada Melayu atau Cina, mengalami masalah sekarang. Ini kita cakap soal pekerja asing. Saya di Indonesia memang saya malah betul.
sikap kerajaan Malaysia. Tangkap orang, bubuh dalam jail, rotan lagi. Orang Myanmar, orang Bangladesh, orang Indonesia, kita buat macam hamba. Tapi saudara tahu, saya dulu pengundi Datuk Kuasa Kabinet pada pekerja asing. Saya tak tangkap, bawa jail. Ambil orang penasang, hantar balik secara elok. Dia bukan binatang. Dia orang-orang ada cari rezeki yang halal. Dia kalau ada melakukan jenayah, tangkap dan bawa ke mahkamah dan hukum. Saya tak bertahan dia. Jangan rotan. Karena manusia ni kita tak boleh jadikan sebagai hamba dan hina dia. Tapi sebenarnya soal pekerja asing ni dah saya bercakap banyak kali dah. Tak ada tindakan. Kita bawa ini pekerja asing ni buat kacau, dia tak perlu mereka hantar keluar. Tetapi yang nak buat untung ni ialah ejen-ejen pekerja asing. Dan ejen-ejen pekerja asing ni orang-orang besar dalam UMNO. Dia ambil ratusan juta ringgit daripada pekerja-pekerja asing Indonesia, Bangladesh dan lain-lain. Kita dibakar. Orang pekerja asing ni jahat. Orang pekerja asing ni buat jenayah. Ya, hantar dia balik cara baik. Tapi yang kita lakukan ialah kita ambil rampas harta dia semua. Kemudian rotan dia. Hantar dia balik. Kemudian kita ambil pula syarikat kita ejen, buat daftar pula. Minta kutip RM2,000 seorang, masuk balik. Kemudian hantar dia balik. Kutip pula lagi RM2,000 seorang, masuk balik. Oh, rakyat tak tahu. Saya kata, saya dengan ada seorang pegawai kanan polis masa itu yang bersama saya. Yang bila saya sebut, dia betul-betul. Dia kata, Datuk, please, ambil tindakan tegas. Saya ambil tindakan tegas. Bawa ke Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri masa itu. Sebelah sana. Tak buat apa. Tak buat apa. Kerana orang-orang bawah dia banyak terlibat. Ejen-ejen pekerja asing. Anak adakah bini menteri dan timbalan menteri? Anak menteri, timbalan menteri. Ketua-ketua bahagian. UMNO jadi ejen pekerja asing. Dapatnya puluh juta ringgit. Dan kita ingin apa ni negara ni? Barbarism. Negeri yang tak ada tamadun. Negeri yang curi dan rampas dan hina manusia. Saya tak boleh terima sama sekali. Saya tak peduli. Saya cakap di Australia kah? Di Indonesia kah? Betul-betul. Tak betul, tak betul. Malaysia betul, saya puji. Malaysia tak betul, saya buka. Saya tak ada pendirian nak mengatakan balik. Dia orang kata, jangan. Di mana Perdana Menteri kata, jangan. Nampak saudara Noor ni nampak anti-national. Tidak hormat kepada negara. Saya kata yang saya anti ni rasuah. Saya nak sampaikan kepada Datuk Najib, dia dengar betul-betul. Bukan saya anti negara. Saya anti ini perasuah. Saya anti ini penindas. Saya anti ini orang yang zalim. Saya tak peduli sama ada di sini atau di mana-mana juga. Kalau yang zalim kita tentak pada kita. Dia kata sekarang saya cakap dengan Amerika. Dulu pun saya cakap dengan Amerika. Saya tak nafikan. Kita berunding dengan orang Melayu, kita berunding dengan orang Islam, kita baik dengan orang Cina, kita baik dengan orang India, kita baik dengan orang Inggeris, kita baik dengan orang Amerika. Tak ada masalah. Yang baik. Tak setuju, kita bagi tahu tak setuju. Saya jampai kepada pemimpin-pemimpin yang saya jumpa, termasuk beberapa orang kanan di pentadbiran Bush, masa itu Condoleezza Rice, dia ada di luar negara, maka pemangku Setiausaha Negara Zurich berjumpa saya, dan saya beritahu. Saya setuju kalau tuan-tuan bercakap soal kebebasan dan demokrasi. Saya tidak setuju bila tuan-tuan terus jajah Iraq. Saya tak setuju bila tuan-tuan terus ambil tindakan yang cukup keras dan ganas dan unilateral terhadap mana-mana negara. Ini saya nak tanya pemimpin mana cakap begitu? Bila jumpa, yes. Mr. President, yes. Balik sini cakap lain lah. Saya tahu saya sini. Sebab itu saya ambil sikap terbuka. Tapi kita patut undi. Apa salahnya? Adakah dalam agama kita melarang kita bincang dengan orang? Apakah dalam agama kita suruh musuh sama-sama rakyat dan manusia ni? Jadi oleh demikian tuan-tuan dan perempuan, kita harus faham. Ya. Bahawa tindakan ini perlu.
Saya bersyukur kepada Allah Taala kerana banyak juga kawan-kawan saya daripada orang Islam dan juga orang di belah sini yang minta saya terus adakan dialog dan perbincangan. Dan nampaknya tak boleh kita bercakap nak musuh. Kalau tidak, bila jumpa dengan mereka mengalah. Nak berunding ni kita tak tahu. Jadi sebab itulah kita mesti berunding. Tapi kalau kita di kaki rasuah, orang yang wuduk, nak berunding macam mana? Kita kata Allah dia boleh beli ya. Saya tahu ni, saya pergi Amerika baru ni. Salah seorang pemimpin dunia Arab, dia pergi di Amerika, hari pertama dia berunding 2 jam. Hari kedua dia tengok wayang 1 hari. Dia tengok wayang 2 jam tak apa. Tapi 1 hari ke malam. Jadi orang Amerika dia tengok apa ni. Beli apa motor apa nama yang Harley Davidson apa nama? Tu. Harley Davidson. Saya tahu saja teks suara. Harley Davidson korban kalau saya tak tahu. Beli 12 piring kereta dia di Washington. Tengok dia perangai. Kalau macam ni nak boleh bunding lah. Sebab tu negara dia porak peranda. Negara rasuah, zalim. Saya kata saya tak setuju Amerika takluki ya. Saya pun tak setuju Saddam Hussein sebab ganas kepada negeri dia sendiri. Berapa orang dibunuh? Siapa yang serang Iran? Saddam Hussein. Siapa yang jajah rakyatnya? Saddam Hussein. Jadi kita mesti sebagai orang Islam ni ambil pendekatan morally right. Bukan oleh kerana kita ni pro kepada kaum dan agama kita saja kita zalim tak. Sebab itu dalam pendidikan parti keadilan rakyat, pendekatan kita dalam isu kaum ini harus jelas. Sama ada di kalangan orang Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak ni, kita ambil pendekatan baru. Saya di Sarawak sebelum saya berlepas ke Hong Kong minggu lalu. Bila saya di Sarawak saya tengok ramai orang yang datang. Alhamdulillah. Dia dengar. Tapi saya bercakap soal balak. Negeri itu paling kaya. Balak ni harga dia bilion ringgit. Yang dikutip oleh 2-3 kerat manusia yang memimpin dan keluarga mereka. Orang Sarawak yang bawah yang miskin itu banyak. Ini dia masalah negara kita. Jadi bukan soal khair toyo saja. Sistem dia begitu rupa. Saya tidak kata kalau saya tak tahu. Saya tahu. Sungguh. Saya tengok masa dia yang perjuangan tak larat dah. Sungguh. Betul. Bukan saya nak lawan. Betul. Kata lawan tu. Saya tak lawan. Tapi saya tak setuju. Tak boleh lah. Nak bagi ke anak-anak. Ni depan mata ni Ismail. Ya Allah. Nak buat macam mana? Dan tak boleh. Tak boleh lagi lah. Dan saya tengok ini dah 6-7 tahun dulu. Sekarang pun macam tu juga. Pemimpin silih berganti. Kata Izam, menteri itu juga. Tukar menteri lain berlaku lah juga. Tambah tak tukar. Tukar pun tak berani. Tukar pun macam tu juga. Tukar Mat Said. Tukar saya tolong. Satu. Duit luar negeri, satu dalam negeri. Yang ni macam cerita dulu. Satu untuk kamu, satu untuk aku. Itu kena tengah tu dia tak betul. Tapi masih bagus. Ni tak. Satu untuk kamu, 9 untuk aku. Satu untuk kamu, 90 aku sapu. Tak boleh. Mana boleh jadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai ditakdirkan besok jadi macam masalah tsunami baru. Allah macam manalah nasib kita. Jangan. Bila ada ujian yang Allah SWT bagi tempat-tempat lain, adalah pengajaran sikit. Kita ada kudrat, ada upaya, kita bawa perubahan. Memang sekarang ini sekarang. Ada ke fikir? Sudah fikir? Saya universiti Oxford, Georgetown, Brisbane, Universiti Qatar. Semua ni jemput. Tunggu masa minta saya sampaikan ucapan. Universiti Melaya tak boleh masuk. Universiti Faksaan tak boleh masuk.
Universiti Islam antarabangsa yang kita start daripada awal bangun pun tak boleh masuk. Nak chancellor pun dilantik yang baru-baru ni. Ada yang ada boleh tahan gagah sikit. Tapi ada setengah naik chancellor ada pun kerja dia macam ketua UMNO cawangan. Tuan-tuan, mahasiswa sekalian, mesti ingat kita keadaan ni jangan kita sentuh apa-apa. Mahasiswa mesti ikut semua. Mesti datang angguk semua. Yang bodoh kan dengar suruh budak lain bodoh. Saya menteri tu tanya kalau pergi UKM ada pernah saya sebut ada kalau ingat ada dia kata jangan dia bertanya soal apa-apa saya kata bagi dia nak cantik tak payah dia takut nak sebut nama jangan sebut nama dia tak bagi ambil gambar jangan ambil gambar dia dia tanya itu baru menteri yang ni pengusi JKK cuma ada pengusi JKK yang baik pada ya ini menteri takut. Pergi sama tengok di luar-luar negara mana ada boleh dialog tak? Kita nak latih anak-anak kita ni macam mana? Jadi kalau kita ambil ni kita boleh cakap. Cuma ambil satu-satu. Pelajaran. Universiti. Bunyinya elok. Standard tu merosot. Standard pendidikan kita tu dah mula merosot. Sebab tidak ada. Universiti ni mana kuliah. Kuli ini bukan kuli. Kuli. Sapu ni. Kuli ni, jangan dengar kuli ni menyeluruh lah. Kuli, dia maknanya universal. Jadi kuliah ni maknanya otak ni berkembang. Bukan otak semput, itu otak kuli. Otak kuliah ini macam apa? Otak kuli. Ini jaga universiti. Saudara siapa? Saya dekan kuliah. Dekan kuliah, pelanggannya kuli. Bukan semua lah. Jadi kita kena bawa perubahan ni. Saya ingin ingatkan supaya kita ambil sikap terbuka. Kalau kita tak salah, kita takut apa? Hari ini, sudah tahu, 6 tahun dia bercaci kita. 6 tahun dia caci, masuk penjara, kena pukul, tergajar, okey. Bangun, lawan lagi. Ya, kita nak dia hantar, kita bangun, kita jawab lagi. Tak boleh jawab malam ini, kita jawab malam itu. Tapi, jawab, lawan, tak, itu bagus lah. Ini kuli. Dengan, jadi, kita harus ingat. Ini resep sekolah. Macam mengajar matematik dan sains. Sebab tu saya setuju dengan pendapat Dong Xiao. Pendapat guru sekolah Cina. Dan juga guru sekolah Melayu. Nak ambil mengajar matematik sains dalam bahasa Inggeris. Ini sekolah beda rendah ni. Macam tu juga. Suruh aja. Bagi arahan. Ajar, tahun depan ajarlah yang menteri belajar lagu. Ya. Allah. Mana ada profesor tu, ya, ini memanglah ikut pertimbangan pedagogi pendidikan. Pedagogi kuli. Bukan pedagogi kuliah. Dia pendidikan dah, inilah sistem pendidikan kalau bahasa Inggeris dengan bahasa antarabangsa. Ini bahasa ini, orang putih dia boleh sambungkan. Ya. Saya ingat lagi seorang menteri besar, menteri dia, bila bersebut bahasa Inggeris, dia pun, ya memang, kita, English is very important, This one, if you don't speak well, Jangan tahu lah, biar agak sama dia. Tapi very important. English very important. Belajar lah Inggeris. Kita tak kena saya, masuk anak-anak saya kata, bahasa baik. Ini Melayu, Inggeris, mesti. Dia baik betul bahasa. Tapi cara tak kena. Mengajar matematik sains, kalau dekat Bangi boleh tahan lagi. Kalau kat Ulu Langat, dekat Sabak Berenang, kat Corot Ukun, Lahak Yue. Ada nama tempat Lahak Yue. Suak Gunung agak baling. Jin Selang.
Jadi kalau macam mana nak improve, nak perbaiki standard bahasa Inggeris ni dan bahasa dan pendidikan. Itu sebabnya mengapa saya katakan tiap level macam itu. Yang besar masalah hak dan kebebasan. You bayangkan. Baru ni saya tengok bila kita mentang-mentang masalah Aung San Suu Kyi, pasal Burma tak ada pelayanan, dan kita berkawan, hantar wakil pergi berunding. Hantar wakil berunding di Myanmar, dia pergi minta kontrak. Yang kawan tu, Minah Aung San Suu Kyi ni, Mak Minah kita duduk dalam penjara. Duduk dalam tahanan. Yang kita pergi minta kontrak. Nak menega. Tapi kerja, mana boleh pegang amanah macam tu? Ini masalah kita. Bawa perwakilan. Nak cakap dengan rejim tentera. Dia bagi 10,000 ekor bala, terlepas. Ini yang berlaku dalam negara kita. Baik, kalau kita bangkit pun, katalah besok keadaan Malaysia kata, kita menentang kezaliman dan ketidakadilan. Dan kita mau demokrasi di Burma. Demokrasi Burma apa sini nampak perhimpunan untuk kamu. Ya. Saya tak salah boleh buat. Saya dia kuatkan. Tapi, baik. Pasal apa tak buat di Dewan? Dewan mana nak pergi? Pasal apa tak minta permohonan? Kali tak memang tolak dia dah. Saya tahu dah. Saya minta macam mana? Jam 12, jam lepas, jam saya dah lagi. Kita ikut time. Kita ikut law. Rule of law. Negara hukum. Bukan law of the jungle. Hukum rimba. Jadi kita ingat. Kalau kita sebut pasal undang-undang di Burma saya sebut tadi. Demokrasi. Kita macam mana? Nak buat, ingat Kongres Parti Keadilan Rakyat buat di mana? Sokong Cina. Nasib baik ada sokong Cina. Ada fikir, saya cakap di Australia. You know, ladies and gentlemen, in our democratic society in Malaysia, a party is required to organize its annual concert. No school, no hall, no hotel. Because we don't have that in Malaysia. And they said, I'm sure you have hotel. Yes, we have hotel. Yes, we have school, but not for the opposition. Why? This is Malaysian democracy, Malaysia boleh. Jadi akhirnya saya kata, nak tunjuk bahawa parti kita ini tolerant, we have to organize it in a Chinese temple. Orang dapat search, this is a temple. How can you have a meeting? But this is Malaysia. Malaysia boleh. Jadi mudah-mudahan kita faham. Saya minta jadi belum jadi ahli. Tak apa. Dan kawan-kawan UMNO pun jangan kita ambil sikap yang tegang. Jangan. Saya tak setuju ada ketegangan. Ini politik bagi kita ni, demokrasi ni matang. Fikir dengan baik. Okay? Dan tak bertahu, tak upaya nak fikir, tak upaya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Zainal Abidin Ahmad. Dia jadi panglima di Selangor. Dan pada malam ini Zainal Abidin Ahmad jadi bersama kita. Saudara-saudara, saya ada senarai panjang yang akan kita bawa satu demi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.